Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Afandi Zakaria akan memberikan taklimat khas berkaitan dengan pelaksanaan projek sarjana muda untuk program separuh masa UTM Space untuk Sekolah Kejuruteraan Mekanikal. Sebelum kita berbincang lebih terperinci, terlebih dahulu, jika kamu semua mempunyai sebarang masalah berkaitan dengan PSM, terutamanya ketika musim PKP dan juga PKPB, kamu semua boleh menghubungi nombor telefon yang tertera di dalam slide ini. Kamu boleh WhatsApp kepada saya, tidak ada masalah. Baik, disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, UTM telah memberikan kemudahan kepada para pelajar yang sedang mengendalikan projek sarjana muda. Kamu mempunyai dua pilihan untuk menyelesaikan projek sarjana muda. Pilihan pertama, kamu boleh meneruskan dan menyelesaikan projek sarjana muda kamu sama ada SKM 4912 ataupun SKM 4924 di dalam sesi 2019-2020 semester 2. Ataupun kamu boleh memilih pilihan yang kedua, iaitu pengendalian PSM 1 ataupun PSM 2 kamu dilanjutkan ataupun diteruskan sehingga sesi 2019-2020 semester 3. Okay. Saya akan menerangkan dengan lebih detail untuk pilihan yang kedua ini. Okay. Jika kamu memilih pilihan yang kedua, kamu perlu tahu bahawa di dalam transkrip keputusan peperiksaan untuk sesi 2019-2020 semester 2 nanti, status untuk subjek SKM 4912 iaitu PSM 1 ataupun SKM 4924 iaitu PSM 2 akan diberikan status TS. TS bermaksud tidak selesai. Kamu jangan panik dengan status ini. Ia bermaksud bahawa subjek ini kamu belum selesai jalani. Okay, maksudnya ia sedang berjalan. Di akhir semester 3 nanti, setelah semua proses projek sarjana muda selesai dilakukan oleh kamu dan ada markah, dan markah itu akan dimasukkan ke dalam sistem dan kamu akan mempunyai markah, dan barulah keputusan untuk subjek ini tidak lagi berstatus TS. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu semua tidak perlu untuk memohon untuk melaksanakan PSM 1 dan PSM 2 ke dalam sesi 2019-2020 semester 3. Kamu tak perlu mohon. Okay, dia secara automatik. Sebenarnya suatu borang telah pun saya edarkan kepada semua penyelia PSM Space. Borang itu adalah untuk meninjau kecenderungan pelajar. Mereka hendak menyelesaikan PSM mereka di semester yang mana satu? Di semester 2 atau semester 3. So, di akhir borang tinjauan itu, di akhir tinjauan ini, saya akan ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang memilih pilihan satu, dan ada satu kumpulan lagi yang akan memilih pilihan kedua untuk melaksanakan PSM mereka. Baik, untuk slide yang berikutnya, penerangan saya akan bertumpu kepada pilihan yang pertama, iaitu pelajar yang mahu selesaikan
projek PSM 2 mereka di dalam semester 2. PSM 1 dan PSM 2 di dalam semester 2. Tata cara, andai kata PKP ini akan terus berlangsung sehingga akhir tahun, maka tata cara yang sama juga akan dilaksanakan untuk kumpulan pelajar yang memilih pilihan kedua. Jadi saya rasa elok juga pelajar yang telah memilih pilihan kedua untuk mendengar taklimat khas ini. Baik. Kesemua tarikh yang akan saya nyatakan dalam slide berikut ini adalah untuk pelajar yang mahu menyelesaikan PSM 1 dan PSM 2 mereka di dalam sesi 2019-2020 semester 2 sahaja. Manakala tarikh-tarikh untuk penghantaran pembentangan PSM untuk kumpulan pelajar yang memilih pilihan kedua, iaitu untuk menyelesaikan PSM mereka di dalam sesi 2019-2020 semester 3, akan saya maklumkan kelab bila saya mendapat tarikh yang terkini. Baik, kita pergi dulu kepada PSM 1, iaitu SKM 4912 ataupun kod lamanya ialah SME 4912. Ada 3 isi penting di dalam slide ini. Pertama ialah berkaitan dengan draft laporan PSM 1. Yang kedua ialah berkenaan dengan pembentangan PSM 1. Dan yang ketiga ialah sesi soal jawab pembentangan PSM 1. Baik, kita pergi kepada draft laporan PSM 1. Draft laporan PSM 1 perlu disediakan secara soft copy sahaja. Draft laporan PSM 1 ini mestilah di-emailkan kepada penyelia masing-masing. Sama ada kamu nak sediakan dia dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Word, adalah mengikut keperluan penyelia masing-masing. Tarikh akhir penghantaran draft laporan PSM 1 adalah pada 4 hari bulan Julai 2021. Kamu kena email terus kepada supervisor kamu sendiri ataupun penyelia kamu. Itu berkenaan dengan draft laporan PSM 1. Yang kedua ialah berkenaan dengan pembentangan PSM 1. Sebelum ini akan ada seminar PSM dilaksanakan. Pada kali ini kita tidak dapat laksanakan seminar PSM secara bersemuka. Bagi menggantikan seminar PSM secara bersemuka, pelajar dikendaki membuat satu video pembentangan dan merakamkannya. Di dalam video berkenaan, kamu mestilah berpakaian kemas, menggunakan tali leher kemeja dan juga berseluar slack. Durasi video pembentangan ini mestilah tidak melebihi dari 15 minit. Video yang telah siap dirakam perlulah dimuat turun ke YouTube. Dan kemudiannya kamu kena maklumkan video link kepada penyelia PSM masing-masing dan juga pejabat Space SKM. Bila saya sebut pejabat Space SKM, kamu perlu emailkan video link itu kepada pembantu PSM Space Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, iaitu kepada Puan Huzaimah binti Jamal di huzaimah@utmspace.edu.my. Ada dalam slide saya yang kedua tadi. Kamu boleh rujuk dalam slide kedua saya tadi. Tarikh akhir perhantaran link video pembentangan ini adalah pada 25 hari bulan Jun 2020, iaitu pada hari Khamis. Itu ialah berkenaan dengan pembentangan PSM 1. Lagi tidak ada lagi pembentangan PSM untuk semester ini secara bersemuka. Tidak ada. Maksudnya kamu tak perlu turun ke UTM Skudai. Tak perlu turun ke UTM Skudai untuk melaksanakan ataupun melakukan pembentangan secara bersemuka.
Perkara yang ketiga ialah berkenaan dengan sesi soal jawab pembentangan PSM. Okay. So, video pembentangan PSM 1 tadi akan ditonton dan dinilai oleh 2 orang pemeriksa. Okay. Para pemeriksa ini akan memberi komen-komen atau mengajukan pertanyaan melalui borang yang disediakan nanti. Komen-komen dan soalan-soalan ini akan diserahkan kepada kamu semua melalui penyelia masing-masing. Jadi kamu perlu bertanya kepada supervisor masing-masing, penyelia masing-masing berkenaan dengan komen-komen dan soalan-soalan ini. Okey, dapatkan daripada supervisor kamu. Itu tanggungjawab kamu. Baik. Seterusnya, bila kamu dah dapat komen-komen dan soalan-soalan tadi, kamu hendaklah baca dan fahamkan apa yang ditulis, kemudian kamu mestilah memberi respon. Dan sekiranya ada kesilapan di dalam pelaksanaan PSM 1 kamu dikehendaki membuat pembetulan. Okey, pembetulan. Segala proses pembetulan ini ataupun pemberian respon kamu ini hendaklah kamu maklumkan kepada supervisor kamu, dan proses ini akan dipantau sepenuhnya oleh penyelia anda sendiri. Baik, sekarang kita ke PSM kedua ataupun kod khususnya SKMM 4924. Ataupun kod lamanya ialah SNE 4924. Terdapat 3 perkara penting juga. Okay. Iaitu draft thesis PSM 2, sinopsis dan artikel. Perkara kedua, pembentangan PSM kedua. Perkara yang ketiga ialah sesi soal jawab pembentangan PSM 2. Baik, kita pergi pada perkara yang pertama. Draft thesis PSM 2, sinopsis dan artikel perlulah disediakan secara soft copy sahaja. Okay. Draft thesis PSM 2, sinopsis dan artikel mestilah di-emailkan kepada penyelia masing-masing dan juga pejabat space Sekolah Kejuruteraan Mekanikal. Okay. So, pejabat space Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, kamu emailkan kepada Puan Huzaimah binti Jamal. Saya ada berikan maklumat itu di slide kedua saya. Okay, kamu rujuk di situ. Okay. Apa itu sinopsis, apa itu artikel, kamu boleh bertanyakan kepada penyelia kamu. Penyelia kamu akan bantu kamu untuk menyediakan sinopsis dan artikel. Bukan dia yang buat, kamu yang buat, tapi dia boleh menjelaskan kamu apa yang dimaksudkan dengan sinopsis dan artikel. Sedangkan saya pun ada memberikan taklimat berkenaan dengan ini di suatu ketika dahulu. Tarikh penghantaran draft thesis PSM 2, sinopsis dan artikel adalah pada 4 hari bulan Julai 2020, Sabtu. Sabtu. Semua ini kamu boleh emailkan sahaja. Yang kedua, pembentangan PSM 2. Sama seperti pembentangan PSM 1. Tidak ada pembentangan PSM secara bersemuka. Maksudnya kamu tidak perlu datang ke UTM Skudai untuk melakukan pembentangan PSM. Sebaliknya, kamu semua dikehendaki membuat satu rakaman video pembentangan dengan berpakaian kemas, menggunakan kemeja, tali leher dan berseluar slide. Durasi video pembentangan ini tidak boleh melebihi dari 15 minit. Okay. Video yang telah siap dirakam mestilah dimuat turun ke YouTube. Kemudian kamu kena maklumkan video link tersebut kepada penyelia PSM masing-masing
dan juga pejabat Space SKM. Bila saya sebut pejabat Space SKM tu maksudnya kamu emailkannya kepada Puan Huzaimah. Baik. Tarikh akhir penghantaran link video pembentangan kamu itu adalah pada 25 hari bulan Jun 2020, iaitu pada hari Khamis. Perkara ketiga ialah berkaitan dengan sesi soal jawab pembentangan PSM 2. Sesi soal jawab pembentangan PSM 2 berbeza dengan sesi soal jawab pembentangan PSM 1. Video pembentangan PSM 2 yang kamu telah emailkan tadi, linknya, akan ditonton dan dinilai oleh 2 orang pemeriksa. Kemudian, satu sesi soal jawab akan dilaksanakan secara langsung menggunakan Google Meet. Saya akan menyediakan satu jadual dan saya akan siarkan jadual itu supaya kamu tahu kamu perlu hadir di slot yang mana satu. Okey, maksudnya kamu contohnya mungkin kamu diminta untuk menghadirkan diri pada hari Sabtu 4 Julai pada pukul 9 pagi sehingga pukul 9.10 pagi. Jadi kamu kena ada di slot itu pada waktu itu. Okey. Sesi soal jawab ini terdiri daripada pembentang iaitu kamu, 2 orang pemeriksa dan seorang pengurusi. Pengurusi sesi ini adalah penyelia anda sendiri. Okay. Durasi sesi soal jawab ini adalah tidak melebihi dari 10 minit. Okay. Semasa sesi soal jawab, tiada lagi pembentangan PSM. Okay. Kamu hanya perlu menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh para pemeriksa. Okay. Itu sahaja. Tarikh tentatif untuk sesi soal jawab ini adalah pada 4 hari bulan Julai 2020, iaitu pada hari Sabtu. Satu jadual akan disiarkan supaya kamu boleh tahu kamu akan dinilai pada waktu ataupun pada jam berapa. Okey? Boleh? Sebenarnya terdapat pelbagai aplikasi untuk melaksanakan mesyuarat secara atas talian. Okay? Boleh menggunakan Webex, Zoom dan sebagainya. Saya mencadangkan guna Google Meet. Okay? Namun demikian, ia terpulang kepada penyelia kamu dan pemeriksa-pemeriksa yang lain. Di mana yang mana satu mereka merasakan selesa. Tidak ada kemestian untuk menggunakan Google Meet. Saya mencadangkan menggunakan Google Meet. Okey, boleh? Okey. Nanti saya akan jelaskan tentang Google Meet ini dalam slide yang berikut. Okey, maklumat sampingan ataupun maklumat tambahan, kamu boleh rujuk di halaman sesawang berikut. Sila abaikan semua tarikh yang terdapat di halaman sesawang ini kerana ianya adalah untuk tindakan pelajar sepenuh masa sahaja. Kalau kamu jumpa tarikh-tarikh, tu kamu abaikan. Kamu guna tarikh yang saya berikan di dalam slide yang tadi. Boleh? Okay. Jangan menggunakan tarikh-tarikh yang terdapat di dalam website ini. Kamu hanya gunakan website ini untuk mendapatkan nota-nota dan tips untuk melaksanakan PSM kamu secara online. Okay. So kamu boleh rujuk di sini, ada banyak maklumat di situ. Okay. Seterusnya kita lihat kepada taburan permakahan PSM 1.
kita lihat kepada unsur-unsur permarkahan. Okay, terdapat 4 unsur-unsur permarkahan, iaitu pelaksanaan PSM, draft PSM 1, video pembentangan. Okay. Di kolom yang ketiga ada markah penyelia dan di kolom keempat ada markah pemeriksa. Kita lihat dari segi pelaksanaan PSM. Pelaksanaan PSM dinilai sepenuhnya oleh penyelia dan membawa markah sebanyak 50%. Draft laporan PSM yang kamu hantar, yang kamu emailkan itu, akan dinilai sepenuhnya oleh penyelia dan markahnya adalah bernilai 20%. Ini membawa kepada jumlah markah yang dinilai oleh penyelia kamu ialah sebanyak 70%. Berikut video pembentangan. Apa yang dinilai dalam video pembentangan yang pertama ini ialah tentang problem statement, objective, scope, literature review, methodology, work planning. Okay, akan diberi markah oleh pemeriksa dan bernilai 15%. Okay, dan berkaitan dengan video pembentangan juga dari aspek video quality, voice, eye contact dan creativity akan diberikan markah oleh pemeriksa juga dan bernilai sebanyak 15%. So, markah daripada pemeriksa bernilai 30%. Jadi, jumlah keseluruhan adalah 100%. Baik. Kita lihat pula pemarkahan PSM 2. Okay, kita lihat kepada unsur-unsur pemarkahan. Dia terdiri daripada pelaksanaan PSM, draft thesis PSM 2, artikel dan sinopsis, video pembentangan, sesi soal jawab atas talian. Okay. Video pembentangan terdiri daripada komponen pertama ini ialah depth of study, result and discussion. Dan elemen yang kedua dalam video pembentangan dilihat dari segi aspek video quality, voice, eye contact and creativity. Baik, kita lihat markah yang akan dinilai oleh penyelia kamu. Okay. Pelaksanaan PSM 10%. Ini akan diberikan oleh penyelia kamu. Draft thesis PSM 2 30%. Artikel 10%. Ini markah yang diberikan oleh penyelia kamu. Bernilai keseluruhan sebanyak 50%. 50%. Kemudian kita lihat pada video pembentangan berkenaan dengan depth of study, result and discussion 6%. Okay. Video pembentangan yang dinilai dari, yang akan menilai aspek video quality, voice, eye contact and creativity bernilai 7%. Sesi soal jawab atas talian yang menggunakan Google Meet ataupun aplikasi yang lain adalah sebanyak 7%. Okay. Satu yang saya tak sebut tadi ialah draft PSM atau draft thesis PSM 2 kamu akan dinilai oleh penyelia dan seorang pemeriksa. Markah penyelia kamu ialah 30%, markah pemeriksa juga 30%, nilai yang sama. Okay. Dia dinilai oleh seorang pemeriksa saja ataupun disebut ataupun dipanggil sebagai moderator. Okay. Jadi markah daripada pemeriksa keseluruhannya berjumlah 50%. Jadi 50% daripada penyelia, 50% juga daripada pemeriksa. Baik, seterusnya ialah tentang bagaimana hendak merakam video pembentangan PSM kamu. Okay. Sebenarnya terdapat pelbagai kaedah dan kamu boleh pelajari kaedah itu ataupun tutorialnya melalui YouTube. Tidak ada masalah. Jadi, kalau kamu tidak ada idea langsung tentang bagaimana hendak merakam video pembentangan PSM kamu, saya cadangkan kamu menggunakan perisian Microsoft PowerPoint sahaja. Okay. Macam mana nak guna untuk tujuan pembentangan PSM kamu boleh rujuk di link yang saya sediakan ini.
YouTube, dan kemudian kamu boleh rujuk juga video-video yang diletakkan di website Sekolah Kejuruteraan Mekanikal. Okay. Kemudian bagaimana hendak memuat naik video pembentangan ke YouTube? Baik. So saya sediakan satu video. Okay. Kamu boleh klik link ini dan kamu boleh pelajarinya bagaimana hendak memuat naik video pembentangan PSM kamu ke YouTube. Bila kamu dah naikkan ke video kamu ke YouTube, kamu perlulah mencatat video link kamu. Sebagai contoh, bentuk dia dalam format yang seperti ini. Okey, dalam bentuk seperti ini. Ini contoh saja, ini contoh. Jadi link ini yang kamu perlu emailkan kepada supervisor kamu dan juga pejabat PSM Space SKM, Sekolah Kejuruteraan Mekanikal. Seterusnya berkenaan dengan sesi soal jawab online. Okay, yang saya cadangkan ialah menggunakan Google Meet. Namun dia tidak terhad kepada Google Meet. Kamu boleh menggunakan pelbagai aplikasi yang lain seperti Webex, Zoom, WhatsApp dan sebagainya. Ia terpulang kepada keselesaan penyelia kamu dan juga pemeriksa. Kamu boleh berbincang dengan penyelia kamu berkenaan dengan ini. Saya akan menjelaskan, kalau saya nak explain semua sekali tentang aplikasi yang ada di dunia, akan memakan masa. Jadi saya pilih satu saja, Google Meet, yang paling simple. Okay, so bila nak buat satu mesyuarat menggunakan Google Meet, kamu nak bertemu di dalam alam maya. Okay, so pengerusi majlis akan menyediakan satu link. Dia akan create satu link. Dan link itu kemudian diedarkan kepada ahli mesyuarat. Iaitu dalam kes kamu kepada pembentang dan juga kepada dua orang pemeriksa lagi. Okay, apabila sampai pada waktu yang telah dijanjikan, kira-kira 10 minit sebelum tu, kamu boleh klik link tu dan dia akan terus membawa kamu ke dalam ruang di mana sepatutnya kamu berjumpa, di dalam Google Meet. Okay, so kamu boleh pelajari Google Meet, nak dapatkan maklumat tentang Google Meet di YouTube. Ini saya sediakan link. Kamu boleh klik YouTube ini dan kamu tonton supaya kamu boleh tahu tentang aplikasi Google Meet. Okay. Pastikan juga, nasihat saya, pastikan sebelum kamu sebelum kamu tiba pada hari sesi soal jawab, pastikan mikrofon kamu, laptop kamu, komputer kamu, web kamera kamu, internet kamu, talian internet kamu, semua dalam keadaan baik. Supaya sesi soal jawab dapat dilaksanakan dengan lancar dan boleh diselesaikan dalam tempoh 10 minit. Sebab pemeriksa dan juga penyelia kamu ada juga pelajar lain yang perlu dipengerusikan dan dinilai. Jadi pastikan kamu menepati masa. Jika pemeriksa enggan memeriksa kamu, menilai kamu kerana kelewatan kamu, itu adalah hak mereka. Jadi kamu kena jaga masa. Seperti yang saya ingatkan lagi sekali, saya akan siarkan satu jadual. Satu jadual dan kamu perlu berada di dalam ruang itu pada waktu yang ditetapkan oleh saya kelak. Saya ingatkan lagi, tarikh untuk sesi soal jawab secara tentatifnya ialah pada 4 hari bulan Julai, iaitu pada hari Sabtu. Seterusnya adalah berkenaan dengan tesis berjilid. Amalan sebelum ini, sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ataupun sebelumnya berlakunya PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, tesis berjilid ini lazimnya pelajar dia akan hantar ke kedai. Dia dah siapkan soft copy mengikut format
tesis UTM, kemudian dihantar ke kedai pencetakan untuk mencetak tesisnya dan menjilid tesisnya untuk menjadi seperti ini. Okay, bilangan yang perlu dihantar adalah sebanyak 2 salinan. Itu amalan sebelum ini. Untuk semester ini, okay, berkenaan dengan penghantaran tesis berjilid secara hard copy ini masih lagi di dalam perbincangan. Okay. Tapi apa yang ada tentatif ni sekarang, tentatif ini secara tentatif. Okay, masih lagi belum muktamad. Okay, kemungkinan pelajar diminta menghantar salinan soft copy tesis kamu. Okay, berserta dengan bayaran. Kenapa perlu bayar? Sebab pejabat space, ia sama juga yang akan diaplikasikan kepada pelajar sepenuh masa. Pejabat space akan menguruskan penjilidan tesis ini. Maksudnya, semua soft copy yang diterima daripada pelajar yang telah siap diperbetulkan lah, bukan lagi draft. Ini tesis soft copy, tesis PSM dalam bentuk soft copy dalam PDF yang dah mengikut format UTM, tesis UTM. Okay. Pejabat space akan hantar ke kedai, mereka yang akan uruskan penjilidan tesis ini. Saya ingatkan lagi, ianya masih lagi dalam peringkat perbincangan. Okay. Jadi apa pun, tugas kamu sekarang ialah pastikan kamu siapkan tesis PSM2 kamu mengikut format UTM, tesis UTM. Okay, itu tanggungjawab kamu. Okay, pastikan dia berada dalam keadaan sebaik mungkin. Soft copy. Okay? Baik. Nampaknya kita dah sampai di penghujung taklimat khas ini. Kita boleh nak buat question and answer. Jika ada sebarang persoalan, jika ada sebarang pertanyaan, kamu boleh bertanya pada saya melalui talian WhatsApp. Untuk itu, sekian dahulu. Terima kasih.